wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah makan belum? Dah. Makan apa hari ni? Makan. Makan. Biskut? Okey. Mihun. Okey. Aidin makan apa hari ni? Satu. Sate? Gula-gula satu kali. Bagus. Irfan dah makan dah? Dah. Okey. Abdul Rahman. Dah makan dah? Siapa? Nama? Okey, Kisha. Okey. Semua dah makan Maya. Okey. Itu nama ayah. Nama apa? Ahmad Morsi. Ahmad Morsi. Okey, Morsi. Okey, Morsi dah makan? Dah. Dah, Alhamdulillah. Okey, jadi seperti biasa sebelum kita mulakan, sebelum kita mula kelas, kita kena baca doa dulu, betul tak? Okey? Jadi, kita nak kena ingatkan semula doa yang kita akan baca mulai hari ini untuk kelas-kelas akan datang ni adalah doa yang Ustazah dah tunjukkan ni. Okey? Jadi, boleh tak Ustazah nak minta Morsi? Morsi bacakan doa boleh? Yang lain tak ada tangan. Boleh? Okey, baca doa ni bermulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli macam tu. Okey? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Amin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Okay, terima kasih Morsi. Jadi semua pastikan hafal doa belajar doa sebelum belajar ni. Okey? Jadi sebelum kita nak mula kelas hari ni, Ustazah nak tanya dulu. Kenapa kita kena baca doa sebelum belajar? Kenapa kita kena minta pada Allah sebelum kita belajar? Supaya senang untuk belajar. Ya, supaya senang untuk belajar, supaya mudah untuk kita terima ilmu. Siapa pernah baca surah Al-Baqarah? Angkat tangan. Okey, bagus. Dalam surah Al-Baqarah ada satu kisah ni. Kisah yang Ustazah rasa sangat-sangat okeylah kita nak ambil ibrah kan. Tapi yang ni Ustazah bukan cerita berkaitan tafsir, cuma nak ambil nilai dia. Okey? Jadi nak katanya ada satu bahagian ni dalam surah Al-Baqarah iaitu ayat yang ke-30 sampai ke-32 tak silap. Dia menceritakan tentang bagaimana Allah kata kepada malaikat ni, wahai malaikat, aku nak cipta manusia ni. Aku nak ciptakan seorang khalifah di atas muka bumi ni dan dia adalah manusia lah khalifah muka bumi ni. Jadi malaikat ni dia macam, ya Allah, kenapa kau nak cipta manusia? Sebab mereka ni akan melakukan kerosakan atas muka bumi nanti. Jadi apa Allah kata? Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi pada waktu itu, yang katanya Allah menciptakan Adam, menciptakan manusia yang diberikan nama Adam, dan Allah mengajar pada Adam ni nama-nama. Nama-nama Allah alam lah nama apa ya. Okey, sebab Allah lagi mengetahui. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut kita kena belajar tafsir lah. Tapi lepas tu Allah tanya balik pada malaikat, wahai malaikat, cuba cerita balik. Apa nama-nama ni? Apa benda-benda ni? Jadi malaikat kata gini, malaikat yang memang sangat taat kepada Allah tu dia kata gini. Dia kata, wahai Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya kami ni tidak tahu, tak ada ilmu melainkan apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Okey. Kami ni tak ada ilmu, tak ada pengetahuan melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Okey? Ada, nak katanya ilmu ni mungkinlah ustazah yang ajar, mungkin ustaz awak yang ajar. Daripada kecil sampai besar, mungkin mak ayah awak yang ajar. Tetapi kefahaman tentang sesuatu ilmu tu datang daripada Allah.
Jadi itu sebab sebelum belajar kita kena doa elok-elok, mohon pada Allah, ya Allah berikan kami kefahaman, tambahkan kami kefahaman, tambahkan kami ilmu. Supaya kita ni kalau dapat belajar satu ilmu tu ilmu yang diberkati, ilmu yang membuatkan Allah sayang kita, membuatkan ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah. Okey? Boleh? Jadi jangan tinggal doa sebelum belajar. Dan kalau boleh nak buat apa-apa pun, nak baca buku, baru nak baca buku ni, teruskan baca doa dulu. Sekurang-kurangnya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Boleh Ustazah memang suka bercerita sebenarnya. Nanti kalau ada peluang, banyak lagi cerita-cerita yang Ustazah boleh kongsi. Okey. Jadi Alhamdulillah hari ni kita kumpul lagi. Makin hari makin ramai kan. Alhamdulillah masih lagi walaupun kita duduk di rumah kan. Nanti jangan lupa tau. Ustazah memang kena ingatkan. Takut awak lupa. Setiap kali habis kelas, nanti sekejap lagi Ustazah kena cakap dulu, takut Ustazah lupa nanti. Tolong cakap terima kasih dekat mak ayah awak. Sebab mak ayah awak dah bagi awak kemudahan untuk belajar walaupun atas talian. Jadi jangan lupa, mak terima kasih mak pinjamkan laptop, mak terima kasih mak pinjamkan handphone. Tahu? Okey? Jadi kita hari ni modul kita adalah tentang modul tarbiyah. Sebabkan awak dah tahun 3. Sebabkan awak dah tahun 3, insya-Allah awak dah tahu dah apa yang awal di Siti Al-Ghazali ni macam mana rutin tarbiyah dia. Okey? Ada qiyamulan dan sebagainya. Jadi kita akan bentang, Ustazah akan ingatkan semula. Okay? Jadi Ustazah sebelum Ustazah nak bentang modul ni, Ustazah nak tanya, semua dah ada kertas ke? Ada kertas dengan pensel? Ada. Okay, tu simpan dulu, nanti dulu. Kita tunggu dulu jangan benda tu dulu. Kita akan kita tengok dulu modul untuk hari ini, modul tarbiyah. Tarbiyah tu maksudnya pendidikan atau pengasuhan lah. Okey? Sekejap, Ustazah share sekejap. Alright. Okey, aktiviti tarbiyah. Hari ni tak ada sangkut kan? Semalam sangkut kan? Hari ni ada sangkut ke? Ada sangkut sikit. Sangkut sikit lah. Okay. Cuba. Harap okey sampai habis. So, kita nak main game macam biasa. Hujung-hujung tu kita nak main game. Okey, aktiviti unit tarbiyah. Aktiviti unit untuk pendidikan kita secara rohani yang disediakan oleh unit tarbiyah 2021 iaitu yang dikendalikan Ustazah Salwa lah. Kenal kan Ustazah Salwa kan? Okey. Jadi, apa yang rutin tarbiyah kita sepanjang sesi 2021 ni, yang pertamanya kita akan membiasakan tentang rutin bacaan solat. Mungkin ada di antara kita yang belum betul lagi bacaan dalam solat, nanti kita cuba betulkan. Siapa yang tak hafal lagi, contohnya tak hafal lagi doa kunut, tak hafal lagi doa iftitah, nanti kita cuba hafalkan. Okey? Dan sepatutnya dah tahun 3 ni dah mantap lah. Dah boleh jadi imam, dah jadi imam besar kat masjid-masjid. InsyaAllah kan. Okey? Jadi seterusnya ada rutin zikir harian. Kita zikir harian, al-maksurat dan sebagainya. Mungkin tak biasa sebab kita tak selalu baca. Jadi kita akan biasakan dengan rutin ni. Seterusnya rutin kelas yang sebelum ni. Sebelum masuk kelas kita baca, sebelum belajar kita baca doa. Lepas kelas kita baca doa apa dan sebagainya. Dan nanti ada juga ustaz-ustazah yang akan ajar awak bacaan adab. Macam hari ni kita akan ada bacaan adab. Bacaan doa-doa. Mungkin doa-doa, contohnya doa mengelak daripada wabak dan sebagainya kan. Doa hujan. Okey, dan hadis. Dan seterusnya kita ada usrah. Usrah ni Ustazah rasa yang paling Ustazah tunggu-tunggu. Ustazah pun baru. Awak lagi lama dekat Siti Al-Ghazali berbanding dengan Ustazah kan. Jadi sebagai cikgu baru dekat Siti Al-Ghazali pun Ustazah tak sabar nak join usrah ni. Okey, usrah ni adalah satu kumpulan yang di mana kita ni kalau kita borak pun kita borak tentang perkara yang baik yang mengingatkan kita kepada Allah. Okey? Kita ni manusia ni pelupa. Kita ni mudah lupa. Jadi bila adanya usrah, bila adanya kelas online, adanya mengaji sama-sama dengan ustazah, jadi benda tu pun sama-sama meningkatkan iman kita. Bukan awak je, ustazah pun belajar juga. Okey? Seterusnya ada tahsin ibadah. Yang ini terutamanya untuk tahun 1 dengan tahun 2 lah. Tahsin ibadah. Tahsin ni maksudnya memperelokkan lagi.
Contohnya kalau contohnya kita rokok macam ni kan. Kita rokok macam ni, patutnya rokok macam ni, dia rokok macam ni. Tu kita betulkan. Contohnya sujud dia tak betul lagi ke, ataupun bacaan dia tak betul lagi ke, kita elokkan lagi. Mungkin dia dah hafal dah surah Fatihah, lama dah hafal daripada 3 tahun lagi dah hafal. Tapi rupanya sebutan dia salah. Jadi kita nak perelokkan benda-benda macam tu, okey? Yang seterusnya kita ada Qiyamul Lail. Siapa tahu Qiyamul Lail ni apa? Ke sekolah. Ha? Tidur ke sekolah. Tidur kat sekolah? Maksud Qiyamul Lail tu apa? Tahu. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail tu maksudnya kita ni bangun malam. Kalau contohnya orang lain tengah tidur tu, kita bangun untuk melakukan ibadah. Tak kisahlah solat ke, baca Quran ke. Jadi waktu Qiyamul Lail ni adalah waktu yang paling mustajab untuk kita doa. Antara waktu yang mustajab untuk kita doa. Jadi doa-doa kita diangkat pada waktu tu. Dan Allah sayang lagi dekat orang-orang yang jaga Qiyamul Lail ni. Yang sentiasa Qiyamul Lail. Okey, seterusnya kita ada bacaan Yasin dan solat hajat. Solat hajat ni untuk kita mintalah apa yang kita nak. Kita boleh meminta, insya-Allah Allah akan kabulkan. Kalau kita yakin kepada Allah, insya-Allah Allah akan kabulkan, cepat atau lambat je. Okey? Dan yang terakhir sekali adalah Islamic Behavior Development. Dalam bahasa Inggeris gitu. Maksudnya nak tengok awak punya peningkatan dalam adab kita secara sehari-harian dalam hidup kita. Kalau contohnya sebelum ni kita cakap kasar, kita boleh lembutkan sikit. Kalau contohnya sebelum ni kita balik rumah, kita tak bagi salam. Lepas ni dah boleh bagi salam. Contohnya macam sebelum ni habis kelas tak cakap terima kasih kat mak ayah. Lepas ni dah cakap terima kasih dekat mak ayah. Benda-benda tu kita semakin hari patutnya semakin baik. Siapa yang makin hari makin buruk perangai dia, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang rugi, orang yang zalim pada diri dia sendiri. Sebab hakikatnya dalam hidup kita ni kita kena sentiasa berubah menjadi lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey? Jadi, untuk hari ini, untuk modul pada bulan Januari ini, kita akan bincangkan tentang apa yang akan berlaku pada bulan Januari ini. Okey, pertamanya kita ada bacaan adab, sekejap lagi saya akan bacakan. Yang kedua, kita akan adakan solat hajat dan bacaan Yasin secara atas talian saja, online atas talian. Maksudnya kita orang atas talian je pada 29 Januari. Okey? 29 Januari nanti. Dan Qiyamul Lail 30 Januari tu. Maksudnya malam tu lah, malam tu di kediaman masing-masing. Jangan datang sekolah pula. Qiyamul Lail di kediaman masing-masing sahaja. Okey? Jadi solat hajat, bacaan Yasin, semua ni kita buat secara atas talian. Tak adalah kita masuk dalam komputer tu, tak ada. Maksudnya kita sama-sama buka macam Zoom ni, kita baca sesama macam tu. Okey? Boleh? Jadi pastikan awak berusaha. Kalau sebelum ni kita dah jaga kan 5 waktu solat fardu tu, bolehlah kita tambah lagi dengan solat-solat sunat yang lain. Dengan cara itu Allah lagi sayang. Kalau Allah je sayang. Bila Allah dah sayang kita, semua orang sayang kita. Mak ayah kita sayang kita, adik-beradik sayang kita. Takkan ada orang yang benci pada orang yang baik, betul? Gitu. Okey? Jadi adab. Adab dalam kelas. Jadi rasanya ramai dah tahu, cuma kita nak ulang semula je. Ulang semula je. Okey? Yang pertama, membaca bismillah dan ucap assalamualaikum. Okey, adab dalam kelas. Sebelum kita mula belajar, pastikan kita baca bismillah dulu dan ucap assalamualaikum. Kenapa bismillah? Sebab bismillah ni apa maksud dia? Dengan nama Allah. Kita niat segala-galanya kerana Allah. Nak baca buku, baca bismillah. Nak masuk kelas, baca bismillah. Okey? Supaya semua setiap perbuatan kita tu dapat diiringi dengan pahala. Gitu. Okey, kalau kita tak baca bismillah, kita tak jaga niat kita, kosong je lah. Tapi kalau bila kita baca bismillah, insya-Allah akan dapat pahala. Kemudian masuk kelas, kita kena masuk dengan kaki kanan. Kita kena masuk dengan kaki kanan. Okey. Seterusnya, kita kena pastikan kelas bersih. Pastikan kelas bersih. Kalau kita masuk kelas kita ataupun dekat rumah sendiri, sebab kita kan kat atas talian sekarang kan. Jadi kalau kita nak pastikan kita belajar tu tak terganggu, pastikan sekeliling kita pun dalam keadaan yang bersih. Jangan tunggu. Ni saya tak suka.
Ustazah kena ingatkan sebab ramai sangat yang pada yang Ustazah kenal yang sekarang ni awak dah cukup besar. Umur sekarang dah 10 tahun. Sepatutnya kalau dekat rumah yang jaga kelas awak, jaga kelas, yang jaga rumah awak tu adalah awak. Sepatutnya awak tolong ayah awak kemas, bukannya tolong sepahkan barang. Okey? Jadi kena tolong mak ayah awak kemas rumah. Okey, tak mau tunggu. Kalau basuh pinggan kena basuh sendiri. Kalau basuh baju kalau pandai boleh basuh sendiri. Kasut boleh basuh sendiri dan sebagainya. Okey, cuba belajar sedikit demi sedikit. Tak adalah kita pandai terus, tak mustahil. Mustahil kita pandai terus buat semuanya. Okey, tetapi kita boleh berusaha. Okey? Seterusnya, bagi salam ketika guru masuk ataupun kalau cikgu tak bagi salam, kalau cikgu yang bagi salam pun kita yang jawab salam. Tapi seeloknya awak bagi salam kepada guru yang masuk. Kemudian kalau nak keluar minta izin dulu. Tak boleh menonong je. Menonong keluar pak hilang. Ustazah baru pusing belakang sekejap kosong kelas tu. Jadi sebelum keluar kena minta izin dulu. Okey? Dan seterusnya, tak boleh bermain dan bising ketika guru mengajar. Tak boleh main dan bising ketika guru belajar. Yang mengajar. Okey? Jadi tiba-tiba cikgu tengah mengajar ni A, B, tiba-tiba dia menjadi A. Tak boleh. Okey? Jangan sesekali buat bising ketika guru mengajar. Kalau contohnya ada soalan, boleh angkat tangan. Atau kalau ustazah tak perasan, boleh panggil. Ustaz, ustazah, saya nak tanya soalan boleh? Itu. Okey? Dan yang terakhir sekali, perlu ucapkan terima kasih ketika guru keluar. Sebelumnya kita berhentikan Zoom ni kan, kita boleh cakap terima kasih dulu. Terima kasih Ustazah. Saya sayang Ustazah, saya sayang awak juga. Macam tu. Okay? Jangan malu mengatakan terima kasih, sayang kepada orang-orang yang sepatutnya. Kepada orang-orang yang sepatutnya ya. Jangan cakap pada orang yang tidak sepatutnya. Okey, boleh Okey, jadi nak dengar cerita tak? Okey, Ustazah cerita. Sekejap, Ustazah tengok dulu ada apa lagi. Okey, jadi Ustazah sebelum kita habiskan modul ni, Ustazah nak cerita dulu tentang cikgu. Tentang Imam Syafi'i. Siapa kenal Imam Syafi'i ni siapa? Imam Syafi'i macam pernah dengar. Macam pernah dengar. Mana dengar tu? Jadi Imam Syafi'i ni adalah antara 4 imam mazhab yang terbesar. Jadi kita dekat Malaysia ni ikut mazhab Imam Syafi'i lah. Ikut apa yang dia dah ajarkan pada ni. Okey? Jadi Imam Syafi'i ni, dia sebenarnya waktu dia kecil dulu, ayah dia meninggal awal. Jadi dia sebenarnya anak yatim, tinggal mak dia je. Jadi dia ni lahir di Palestin. Waktu tu dia miskin. Dia tak banyak harta lah. Dia kurang berkemampuan, tetapi dia ni suka belajar dan dia ni pandai. Tapi dia tak kaya. Jadi waktu itu mak dia, ibu dia bawa Imam Syafi'i ni untuk berhijrah ke Mekah. Sebab ke Mekah ke Madinah, kita tak pasti. Tapi sebab dekat sana, memang pembelajaran tu bolehlah untuk orang-orang yang macam kita ni. Okey? Jadi pada waktu itu, nak katanya Imam Syafi'i ni dia masuk kelas-kelas belajar sikit-sikit kan. Tapi disebabkan dia gunalah apa-apa yang dia ada. Contohnya kalau dia jumpa kulit kayu, dia tulis atas kulit kayu. Kalau jumpa apa-apa yang sesuai untuk tulis, ada kertas-kertas yang orang tak guna, dia ambil kertas tu, dia guna balik untuk belajar. Okey, sampai dalam satu hari ni dia dengar ada satu imam ni datang. Iaitu imam balik, datang nak bagi kuliah. Jadi dia datang nak pergi kuliah ni, dia pergi, dia masuk, bila nak masuk dalam kelas tu, dia masuk dengan dalam keadaan berhati-hati. Dia masuk sikit, okey. Lepas tu dia duduk, lepas tu yang ada kat tangan dia hanya sebatang lidi je. Kalau tak silap Ustazah lah, yang ni yang Ustazah baca kan, dia ada sebatang lidi je. Tapi dia lidi ni tak kuat, betul tak? Jadi dia guna air dia sendiri. Dia tulis macam ni. Dia tulis macam tu. Jadi setiap kali Imam Malik tu menceritakan sesuatu, mengajarkan sesuatu, waktu tu dia belajar hadis kan. Dia belajar hadis. Jadi dia salin semua menggunakan air liur atas tapak tangan dia saja. Jadi waktu tu Imam Malik ni nampak daripada jauh. Dia tengok ni, budak ni kenapa ni kan? Main-main lidi lah dalam kelas aku kan. Dia kata gitu. Okay, jadi lepas habis kelas tu, Imam Malik jumpalah Imam Syafi'i. Dia kata, wahai Syafi'i, kenapa kau main lidi dalam kelas aku?
Jadi Imam Syafi'i berkata tak, sebenarnya aku ni tak punya apa. Ada lidi ni je. Jadi aku tulis apa yang diajarkan engkau ke atas tapak tangan aku ni. Jadi dia pun tengoklah tapak tangan ni mana kosong. Guna idea kan mana nampak. Tapi lepas tu dia kata tak apa, aku hafal sebenarnya. Imam Syafi'i kata dia hafal 20 hadis pada waktu tu yang diajarkan Imam Malik. Jadi Imam Malik kontes, okey, cuba baca hadis yang pertama. Dia pun baca. Okey, cuba baca hadis yang keempat. Semua dia hafal. Pertamanya, kenapa dia hafal tu adalah kerana kecerdasan yang Allah bagilah. Yang keduanya sebab dia menjaga adab dengan guru dia. Tak ada pun bila Imam Malik kata, kenapa kau main kelas aku? Dia kata, apalah cikgu ni, sekarang saya lah nak tulis macam ni. Tak ada pun Imam Syafi'i kata gitu. Tapi sebaliknya dia terangkan dengan cara yang baik. Yang keduanya adalah dalam pembelajaran kita ni, sebenarnya tengok Imam Syafi'i ni, dia boleh je ingat semua. Tetapi ilmu tu diikat dengan penulisan. Kita ni tak boleh semalas. Contohnya cikgu kata Salin, itu kata alah Ustazah banyak sangat lah Ustazah. Ada 100 soalan matematik. Alah Ustazah, penat. Kita asyik kata, pernah tak macam tu? Ustazah Salin kat depan banyak-banyak kan? Lepas tu, okey semua Salin ni, malas lah Ustazah, malas lah Ustaz. Mesti ada kan? Tapi sebenarnya kalau nak kita bijak pandai, kalau kita nak betul-betul ilmu tu dapat dalam hati kita, kalau Ustazah tu suruh Salin betul-betul. Itulah ilmu ni diikat dengan penulisan. Okey? Jadi Imam Syafi'i ni sangat-sangat menjaga adab dengan guru dia. Waktu tu Imam Syafi'i dah besar dah, dia dah popular dah. Semua orang dah tahu dah Imam Syafi'i ni hebat. Jadi ramai orang pula yang datang kuliah dia ni. Jadi nak jadikan satu cerita kisah Imam Syafi'i. Satu hari dia tengah bagi kuliah, tiba-tiba ada seorang badui ni yang baju dia kotor dan busuk lalu. Lepas tu Imam Syafi'i datang kat dia. Dia peluk. Anak-anak murid dia pelik. Kenapa Imam peluk seorang lelaki yang busuk dan kotor tu? Kenapa? Jadi waktu tu Imam Syafi'i kata, tak. Ya ini adalah cikgu aku. Dulu hari tu aku keluar, aku tengah buat nak kaji something, nak kaji sesuatu ni tentang kalau tak silap tentang anjing kan, anjing. Macam nak tahu umur anjing tu. Lepas tu lelaki badui tu, lelaki yang awak rasa kotor, yang awak rasa busuk tu, itulah yang mengajarkan aku. Dan disebabkan dia dah mengajarkan aku tentang anjing itu, maka dia adalah cikgu aku. Nak katanya hebat sangat Imam Syafi'i ni, dia tak rasa diri dia tinggi. Walaupun dia rasa diri dia berilmu, hebat, tetapi bila dengan cikgu dia, walaupun cikgu dia orang biasa je, dia tetap sayang. Okay? Jadi sama juga macam kita, Ustazah pun sama. Bila kita dah besar nanti kan, contohnya awak dah besar, kononnya lah kan, bila awak dah besar, awak dah jadi juruterbang, dah jadi pemilik bangunan PLCC ke, dah ada kereta besar ke kan, dah rumah besar 10 tingkat ke kan. Lepas tu bila jumpa Ustazah pula ni pakai tongkat je, tu kan. Lepas tu jumpa Ustazah, Ustazah, disiplin je Ustazah. Boleh tak gitu? Boleh tak gitu? Tak boleh. Siapa pun kita kena sentiasa menjaga adab. Daripada kecil ni kita kena belajar. Adab ni sebenarnya banyak. Terutama je dalam kelas. Okey? Jadi kita kena sama-sama belajar tentang adab. Sikit-sikit kita belajar sampai besar. Kalau nak tahu ulama'-ulama' ni sangat pentingkan adab. Adab dulu sebelum ilmu. Hari ni, saya kongsi je tentang ni sebagai tambahan. Saya rasa awak dah cukup tahu dah. Bismillah, Salam dan sebagainya. Okey? Boleh? Okey. Semua okey lagi ke? Nak main game tak? Okey, kita nak main game online dulu Okey. Yang ni Ustazah itu dah bagi, tapi rasanya ramai lagi tak jawab. Jadi Ustazah ni lah, kita jawab sama-sama. Mana? Okey, yang ini kuis Siti Al-Ghazali. Sangkut ke? Okey, Siti Al-Ghazali. Kuis Siti Al-Ghazali. Awak cuma jawab A, B atau C je. Boleh?
Okey, apa jawapan dia? B. A ke B ke C? Okey, ada ramai yang kata B. Betul. Okey, seterusnya. Siapa guru besar Siti Al-Ghazali? A ke B ke C? Ya ke? Bukan Ustaz Ami ke? Okey, A. Okey, seterusnya. Di manakah terletaknya Siti Al-Ghazali? Kem ke Ken? A ke B ke C? C. Betul Bukan B Okey, C. Okey, bagus. Nanti dulu. Siapa nama guru kelas 3B? Ustazah Mun. Okey, good. Kalau salah ni Ustazah merajuk lah. Okey, jawapan dia C. Okey, good. Okey, seterusnya kenapa kita perlu belajar? Betul lagi. Bagus. Hebat. Seterusnya. Apakah warna lencana C? Hijau dan putih. Tiga? Okey. Jawapan dia. Okey, berapa waktu solat fardu? 5. Bukan 6 Bukan B Solat duha ke apa? Solat duha ke apa? Solat sunat. Okey, bagus. Jawapan dia C. Okey, seterusnya. Selepas Allah dan Rasul? Ibu bapa. Okey, seterusnya. Seterusnya. Kalau ada duit kita nak guna untuk apa? Sedekah. Ya ke? Okey, sedekah. Dan yang terakhir sekali. Apakah surah yang menceritakan tentang keesaan Allah? Okey, good. Okey, jadi rakaman untuk hari ni sampai sini saja. Tapi Ustazah akan teruskan kelas lah. Cuma rakaman dia habis kat sini. Sekejap lagi kita nak sambung buat game. Nanti dulu